Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung minggu yang baru tapi dalam topik yang sama iaitu Al-Quran dan Sains. So kita cuba habiskanlah topik ini minggu ni insya-Allah. Okey, so sambungan dari minggu yang lalu. Seterusnya kita berbicara tentang keharmonian alam. Okey. So sebagai contoh dalam surah Al-Yasin ayat 40, la syamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Okey. So tidak mungkin matahari itu mendahului bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. So masing-masing beredar pada garis edarnya. Okey. So kita baca ayat tu balik, kita fikir balik, ada apa maksudnya ni? Ada bulan dan matahari ada garis edarnya? Malam dan siang ada garis edarnya? Malam tidak dapat mendahului siang? Okey. So, dalam konteks ni kita tengok bumi tak pernah bertemu dengan bulan. Okey. So, pergerakan bumi dan bulan itu berbeza kelajuannya lah. Okey. So, bulan berjalan zigzag dan memutar, tapi dia tetap pada kedudukan orbitnya. Okey. So, dan kalau kita tengok dalam konteks ini, masing-masing ada orbit masing-masing lah. Ya, tahu kan? Yang orbit ada, kalau kita lukis matahari, lepas tu ada planet-planet yang seterusnya, masing-masing ada orbit masing-masing. Okey. So, kalau terkeluar daripada orbit, kan, ada matahari atau mana-manalah planet yang terkeluar pada orbit dia, akan berlaku pertemuan lah, kan. Okey. So, dalam konteks ni kita tengok bagaimana matahari dan bulan itu mempunyai orbit yang berasingan. Okey. So, ini teori-teori ya. Banyak teori zaman dahulu. Okey, so antara salah satu teori dulu, manusia menganggap bulan dan matahari lah yang mengelilingi bumi. Maksudnya, bumi itu adalah satu center. Okey. So, center, bulan dan matahari yang pusing bumi. Okey. Dan teori ini juga menganggap bahawa kedua-duanya pada ada atas satu jalan yang berganti secara bergilir yang menyebabkan malam dan siang. Maksudnya mula-mula matahari lalu, okey, matahari dah habis, pusing pula belah sini, bulan pula lalu, jadi malam, macam itulah. Okey. So, kajian sains yang agak-agak terkini lah, beberapa ratus tahun saya tak berapa ingat lah. Okey, ini selepas Copernicus kan. Okey, so, sebab Copernicus yang kata matahari bergerak, ada matahari itu ni kan. So mendapati bulan bergerak mengelilingi bumi. Okey, dan bulan dan matahari itu tidak berkongsi orbit. Okey. Tapi matahari juga bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Atau ini kita tengok Milky Way lah. Okey. So matahari dan sistem suria kita terletak di Orion Arm. Okay, dalam Good Belt. Ni boleh bacalah konteks ni. Okey. So, ayat Quran dalam surah Yasin ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Okey, so ayat ni kata matahari dia beredar. Okey, maknanya matahari itu bergerak juga, tapi dia beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Okey. Okey, dalam ayat lain Allah nyatakan juga matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. Okey, dan malam pula tidak dapat melalui siang. Okey. Masing-masing beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Maksudnya, dalam konteks sekarang kita faham masing-masing ada orbit masing-masing. Okey. Okey, dan bumi itu juga berputar pada paksinya. Okey. So, macam kita cakap dulu, kita ramai manusia, bukan cakap manusia lah, saintis juga menganggap bahawa matahari dan bulan mengelilingi bumi. Dan bumi itu tidak bergerak. Okey, hanya awan je yang bergerak di langit. Okey. So, ni kita cakap tadi pasal Copernicus. Okey. So, Copernicus cakap bukan. Okey. Kalau kita tengok sejarah Copernicus ni pun menarik. Copernicus ini kalau tak salah saya, boleh buka balik sejarah. Okey. Kalau tak salah saya, dia dibunuh lah oleh Kristian Ortodoks ketika itu. Kristian ketika itu, konteksnya macam zaman gelap jugalah. Maknanya, semuanya hanya agama kan? Dia menolak sains lah pada ketika itu kan. Okay. So sebab Copernicus ini mengeluarkan teori yang tidak selari dengan gereja. So bila teori dia ini tidak selari dengan gereja, dia dibunuh lah. Okay. So seterusnya pembuktian saintifik oleh Galileo Galilei dan diperincikan oleh Isaac Newton. Okay.
Ini ditentang, ketiga-tiga ditentang oleh gereja Katolik. Okey. Boleh lah Google tentang kisah ni, kisah Copernicus, kisah Galileo Galilei dan juga Isaac Newton tentang bumi ni. Okey. So dalam ayat ini wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Sunnallahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Okey. So engkau melihat gunung ganang, engkau menyangkanya tetap membeku. Okey. Kita ingat gunung ganang itu tetap membeku. Okey. Kan? Tengok gunung tak gerak kan? Okey. Padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Okey. Maknanya kalau kita tengok balik ayat ni, oh, gunung pun bergerak. Maknanya bumi kita ini pun bergerak. Dan sebabnya memang bumi itu berputar, bumi itu bergerak. Tapi bumi itu putar pada paksinya lah. Tapi kita tak rasa. Kalau kita nampak gunung tu bergerak, lain jadinya kan? Okey, so demikianlah perbuatan Allah yang membuat setiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Sungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya dan akan apa yang kamu lakukan. Okey. So, bolehlah baca ni kan. Sebab kalau kita tengok gunung ganang tu, macam saya cakap tadi lah, kalau kita nampak gunung ganang itu bergerak, lain jadinya. Tapi sebab bumi itu bergerak dan kita tak rasa pergerakan tu kan. Okey. Kita rasa stable kan, tapi dia tetap bergerak, dia berputar. Okey. Dan seterusnya kita bicara tentang alam itu bergerak. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Okey. So matahari dan bulan ada mekanisme yang tepat dan terukur. Ada suhu, sepadu, jarak. Okey. So jika ukuran matahari lebih besar atau jarak lebih sedikit dengan bumi, bumi akan terbakar. Okey. Maknanya kalau matahari datang dekat, terbakar kita. Okey. Sebab panas kan. Okey, sama juga dengan bulan. Okey. So bulan ukuran dan jaraknya dia macam tu. Tapi ada ketika kita nampak bulan dekat kan. Okey. So bila bulan tu dekat, bulan tu besar, bulan penuh, itu pun dah start banjir, air laut naik kan. Sebab tarikan graviti daripada bulan itu menarik air laut kan. Maknanya itu baru itu pun kita dah panggil bulan besar kan, bulan dah dekat kan. Tapi dia masih dalam orbitnya kan. Katalah bulan itu keluar pada orbitnya dan datang sangat dekat dengan bumi, memang tenggelam lah kan. Sebab tarikan graviti bulan tu akan menarik air laut kan. Jadi air pasang. Okey. Tapi kalau bulan itu lebih kecil saiznya atau lagi jauh jaraknya pula, lautan akan surut pula, akan kering pula kan. Itu maknanya ada keseimbangan alam kat situ kan. Okey. So planet-planet dan isi langit juga bergerak mengikut orbit. Okey. So teori ini dikeluarkan oleh Kepler pada tahun 1621. Okey. So dia tulislah Mysterium Cosmographicum. Okey, the secret mystery of the cosmos. Okey. So tengok dalam ayat Quran, was-sama'i dzatil hubuk. Kan. Okey, kita sambung.